الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan limpahan kurnia dapat kita bersama pada malam ini insyaallah. Kami kita bersama insyaallah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung lagi perbincangan dan juga ulasan kita daripada baik dari perkataan kalam Allah Taala Azza wa Jalla yang peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk insyaallah. Sebelum kita mulakan perbincangan tajuk kita dunia di hati mukmin, suka saya nak bawa sedikit pengalaman dan perkhabaran daripada Haramain. Alhamdulillah, di dua tanah suci Allah Subhanahu wa taala berhari ini dengan nikmat cukup banyak. Masih sejuk, sangat sejuk. Alhamdulillah. Siapa yang berhajat nak menikmati sejuk di Haramain, masih insyaAllah. Dan di malam sahabat anda baru sampai dari tadi. Kata masih sejuk di saat dekat Madinah. Kalau kau sejuk, insyaAllah. Sejuk-sejuk pengalaman yang kepada nanti semuanya cuma. Masalah Allah Akbar. Di Madinah ke saya berada di sana. Dulfur Rahman sudah sampai cecah 1 juta. Jadi ramai tetamu Allah kali ini daripada seluruh India, Pakistan, Indonesia dan juga daripada Eropa dan Europe ramai. Alhamdulillah, satu perkembangan yang sangat baik. Masjidil Haram 60% insyaAllah, kecuali pembinaan Kamis Panah amat gila-gila. Bagi nak buat terik mengemas stesen Getafe, stesen LRT di KRF, Allah ada nama lagi lain. InsyaAllah banyak rakam dan kerana manusia dalam melestarikan cinta dan harapan mereka terhadap Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Itu ada di dua tanah suci, macam-macam wakaf dan perwakakan. Saya tak nak ulas mengenai fiqah ibadat masing-masing, sebab kita menghormati dasar dan juga khilaf di antara ulama mutabar. Tetapi perkara yang paling yakin berlaku dari kalangan umat manusia yang beriman kepada Allah ketika mencari ataupun melestarikan cinta dan harapannya terhadap Allah Ta'ala Azza wa Jalla, ternyata banyak perkara yang begitu tersasar daripada kehendak Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat sini yang kita nak, kita hari ini, inilah punca yang menyebabkan terbitnya idea untuk membicarakan tajuk dunia di hatimu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran ayat surah Al-A'raf ayat 176.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na larfa'nahu biha walakinna akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. الله. Ayat ini Allah Ta'ala sebut. Allah sendiri yang sebut, Allah sendiri yang menangkal. Coba كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث. سبحان الله. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Allah Ta'ala kata, walau syi'na, dan jika kami mengkehendaki seseorang itu darjatnya ditinggikan, kami muliakan dia dengan sebab ayat-ayat ini. Wattaba'al hawa walakinna akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu. Tapi manusia bermati-matian cenderung kepada hawa nafsu, keinginan hawa nafsu. Maka famasaluhu fa'atu yang sepat nak ditunjukkan kepada suatu contoh. Golongan ini dicontohkan. Kamasalul kalbi, sama dengan anjing. Intahmin alaihi, yang menjelir-jelir lidah. Yalhas atau tatrukhu yalhas. Sama ada kita dahului atau ada ataupun dia nak lagi. Setelah apa yang diperoleh. Zalika masalah, itulah contoh perumpamaan. Qaul al-qaum allazi qaul, di mana mereka manusia itu kadzabu, yang mendustakan. Kadzabu bi ayatina, yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Itulah pandangan bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, supaya mereka yang tafakkur, berfikir dengan baik-baik, dengan baik-baik. Sejauh perjalanan itu kita pergi, di saat kita melalui proses susah payah, masuk dalam sampai miqat, kita diperintah untuk bermiqat, dikuburkan semua darajat manusia dengan persamaan pakaian, dilondekkan manusia darajat manusia itu dengan segala bentuk perhiasan dunia. Mereka dikuburkan dengan agama di tanah suci Allah Ta'ala Azza. Setelah bernikah, mereka menyatakan kesediaan untuk menerima panggilan Allah yang pernah disuruh oleh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Labbaika ya Allah, labbaika ya Allah, labbaika ya Allah. Saat sampai mereka tiba melalui rutin demi rutin untuk melengkapkan segala perintah yang telah dirukunkan. Di antara perintah rukun dan perintah yang telah diwajibkan, umrah. Saat berakhirnya tahallul,
Ada dua jenis manusia yang memperlihatkan. Jawa kata the true color. Sebaik berakhirnya tahlul, manusia memperlihatkan sikapnya yang sebenar terhadap keinginan mereka untuk melestarikan cinta dan harapan. Dengan perbelanjaan hampir 10,000, dan 6,000 bawa duit tawar kedai lagi. Tapi tawar kedai dia tak ada dalam pun. Dia dalam jadual mereka. Kita tak salah. Kita tak nak cakap mengenai tawar kedai, tapi kita cakap mengenai ketika dia melakukan ibadat, mereka mempersia-siakan saat ibadat yang terluang di hadapan Allah. Tuan-tuan rahmatullahi alaihi, ketika ditanya beberapa manusia, ketika ditanya oleh beberapa manusia kepada saya, jika doa yang ditulis dalam buku tidak menjadi suatu pegangan yang qat'i, apakah doa yang selayaknya untuk saya baca? Bacalah apa saja doa yang kalian mahukan, kerana hajat kalian sesungguhnya ia berbeza dengan setiap dari manusia. Kalau begitu saya mau hajatkan sesuatu. Tuan-tuan rahmatullahi alaihi, seorang manusia yang berzina, cukup dengan matanya dizinakan oleh nafsu. Dia gunakan mata untuk berzina, melihat semaunya apa yang dia pernah lihat. Tak kira dia nak tengok apa, atas nama zina. Pernah disebut oleh Nabi SAW, dosa zina akan menghapus dan meluputkan amalan bagi seseorang itu 6 hari berikut. Maka ketika seseorang yang berzina itu telah melakukan suatu kebajikan ibadat yang telah melayakkan ia mendapat ratusan ribu daripada pahala tersebut, apabila sampai saat ia hendak ditentukan kedudukannya antara neraka atau azab dengan syurga Allah Ta'ala Azza wa Jalla, kata Allah, dosa zina itu masih lebih berat daripada amal yang membawa ratusan ribu pahala. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibat nar bisyahawat wa hujibat jannatu bil makar. Perkara yang sangat dicintai oleh neraka itu perkara yang sangat diingini dan diselimuti oleh neraka tersebut, dan perkara yang diselimuti akan syurga adalah perkara-perkara yang tidak digemari di atas itu. Tapi kita lihat akan kebenaran manusia. Ramai orang pergi melakukan ibadah di Baitullah. Mereka melestarikan harapan mereka supaya mereka dapat mencipta kekayaan itu. Kita sebagai seorang pembimbing, jujur, ada kecewa subhanallah. Kita tahu sepanjang perjalanan 8 jam perjalanan, kita hiasi halwa telinga mereka dengan menyatakan tidak ada dalam perkataan lebih
lebih baik, lebih sempurna di hadapan Allah, melainkan kita menyungkurkan wajah kita, jiwa kita di hadapan Allah dengan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bebaskan jiwa kita, sungkurkan keegoan kita, sungkurkan segala keinginan kita di hadapan Allah dengan perkataan istighfar, kerana Allah sangat pengampun. Perbaiki niat itu yang diulang. Pelihara jiwa, bersihkan hati, bersihkan pemikiran daripada kotoran najis dunia, supaya kita melihat akhirat yang berada di kejauhan itu semakin hampir untuk kita. Sesuai seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diajar kepada kita melalui riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hujung doa, waj'al hayata ziyadatan li min khair. Waj'al mauta rahatan min kulli khair. Min kulli syarr. Waj'al hayata ziyadatan min kulli khair, waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Di hujung ayat doa tersebut. Jika hayatku dia lebih baik buatku, berguna untukku, jadikan hayatku itu baik untukku. Tetapi jika ada kematian untukku, jadilah kematian itu yang melihatkan aku. Tuan-tuan rahmatullah alaih, kita bercakap mengenai dunia di hati seorang mukmin. Ada dua pecahan di sini. Pertama dunia, kedua mukmin. Dunia yang dimaksudkan di sini, dunia yang memecahkan kehidupan ibadah manusia, sehingga dia melihat segala-galanya isi dunia ini adalah pelengkap kepada maksud hidup. Inilah yang membuatkan manusia dia sangat tertipu dan tenggelam dalam perkara yang disangkakan baik ketika ia melakukan ibadah, yang disangkakan betul ketika ia melakukan ibadah kepada Allah, sedangkan ibadahnya hanya menjadi sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang kita baca, Allah Ta'ala, kalau kami kehendaki, walau syi'na, kalau kami nak, kami beri apa hati nak, kami angkat darajat kehidupan itu berdasarkan apa hati minta, berdasarkan apa hati minta. Maksudnya Tuhan lebih tahu dengan setiap keperluan manusia. Tuhan lebih mengetahui, Tuhan lebih mencermati di atas keperluan keinginan manusia, di atas dunia. Tapi manusia dia memilih untuk diserupakan Allah dengan haji. Sebab kita lihat ketika taruh ramai manusia berebut untuk bertaruh dengan Kaabah. Batu saya beringat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tidak ada kaum masih baru dalam Islam sudah meruntuhkan Kaabah ini. Nabi kata kalau tidak ada kaum baru lagi dalam Islam, kenal Islam, sudah meruntuhkan Kaabah. Mana Nabi nak elak daripada berlaku fitnah, Nabi dia manusia dia berputar, dia tidak mencari Allah, tapi dia menjadikan Allah sebagai penyebab kepada keinginan ini.
ayat kami dimanipulasi ketika kami menghamburkan perkataan tazkirah peringatan, memberi tausiah supaya memberi semangat pada manusia Dhaifur Rahman ini untuk berbelanja di tanah suci. Mereka memanipulasinya dengan beberapa sesukan yang mengikut apa yang dia fikirkan betul. Masuk membelanja ketika kami merumuskannya, berbelanja kita Nabi Raita atas orang yang sentiasa berbelanja di dua tanah suci. Berbelanja masuk bukan bermewah-mewahan, masuk berbelanja sini bersedekah, menginfakkan hartanya, berimakan pada Ustaz, saya tak tahu nak beli apa Ustaz. Nampak sama macam kat Malaysia serupa Ustaz. Tiba-tiba serupa ni. Kira dalam tiga kata, Alhamdulillah. Saya berbincang Ustaz. Aduh. Tak tahu nak beli apa ada Ustaz. Okey, saya berapa? 5,000. Ada lagi menangis. 5,000 dia bukan 5,000 Malaysia. Sekarang ni orang kalau kita dibayar, tapi pejabat saya standard bagi duit RM100 tak cakap. Kita parkir dengan dia bunuh dia siapa, terus tak layan, tak ada orang lain. Kalau pejabat standard tapi dia berlumba-lumba duduk mengenai seorang tu lincah dia diskot ini jahit sikit apa kan lincah sekapun ni dia masuk balik kalau seorang duduk siap ni ada siap waktu 4 hari lagi nak sempat dia 4 hari kita Astagfirullahaladzim. Saya kata tuan-tuan, kita kat makam ni, kita belajar makan secara sederhana. Kita beli nasi sebungkus, kita bawa Allah. Cukup insyaAllah. Di mana boleh ustaz saja tak satu. Nak dekat ke mana boleh. Tak hati. Tak senonoh. Akhir tak ambil mabazir. Ikut ke Allah. Kata mak, kita jalan kaki sikit, kita duduk pergi kat sekolah. Dekat atas ni level 3, dekat Zamzam Laut, harga nasi yang sama, lauk yang sama, harga dia RM35. Dekat di sekolah, kita jalan-jalan, kita boleh kenal manusia, boleh tengok manusia, berbagai, kita boleh belajar, kita boleh mengisahkan keadaan tersebut. Kita pergi situ, kita bayar, kita dalam RM15, nasi yang sama, jumlah mungkin lebih sikit. Sakit lagi. Tak ada. Nanti nak spare masa nak sebanyak. Spare masa nak sebanyak. Supaya cuma ingat kita tak pergi kalau boleh masuk dalam. Tak luar juga sebanyak. Antara permintaan yang sering dihamburkan, harapan aku ada tahun ini agar perniagaan makin maju. Harapan aku tahun ini ada hutang-hutang aku, orang-orang yang berhutang dengan aku dapat baik. Bisnes aku makin berkembang. Cakap ini bisnes. Di saat dia dapat di rumah, di tanah yang diharamkan segala kemaksiatan, mereka masih lagi membicarakan hati. Sebab itu Profesor Dr. Sharaf Al-Qudra dia menggariskan 4 kategori. Kehancuran dunia, kerosakan dunia yang bersambung dengan disandarkan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuh pusingan, tujuh minta boleh Ustaz.
Ustaz ni kau tanya sebab bila kita cakap dia akan jadi membukanya racun dalam ibadah. Tapi saya boleh beritahu kepada tuan, sepanjang 7 perjalanan dalam mencari kedamaian, mencari cinta dan harapan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, Allah sebut dengan nyata, carilah keampunan Allah. Sebab tiap-tiap atas satu dosa, belum tentu dosa itu dapat mendominasi ibadah yang kita cipta untuk kita dijemput secara terhormat di syurga Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Belum tentu lagi, apatah lagi, lebih-lebih lagi dosa yang bersabit yang zina. Ustaz, pandang sekali terus, jangan balik. Boleh tak Ustaz? Zina dah tu. Ada keinginan, ada kecenderungan. Zina dah tu. Kalau kita mulai daripada 4 pandangan Imam Murtabah, dia berbeza-beza. Cukup kita ambil mereka ada kesepakatan dalam menyatakan bahawa syahwat itu terbit satu keinginan. Kalau ikut Imam Syafi'i kata sampai keluar air mani baru itu syahwat. Kalau ikut kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, cukup ada satu perasaan, keinginan, cenderung. Ada orang buat fatwa baru, bukan orang nak buat fatwa, dia tak apa, kalau terpandang sekali jangan jadi dah pandang dulu gitu. Cantik gitu. Dia sebenarnya ustaz ajar dulu. Semua ustaz ke zaman. Pandang jangan jadi ni. Allah. Zina. Tiap-tiap satu zina yang bersabit dengan syarat, dosa sangat payah untuk dirujuk, kecuali dengan sebenar-benar keisahan. Itu pun dengan rahmat Allah Ta'ala sahaja. Pengetahuan orang ramai, orang India ni, dia bila dia keluar dalam grup, dia tahan. Contoh perempuan ni, dia tahan. Kalau ketua rombongan dia terlepas dari ketua rombongan, dia tak kira baik kru. Dia nak duduk dalam kumpulan dia, kalau dia terlepas, kita dilanggar ni, dia apa? Sebesar-besar anak dilanggar, bagus. Tapi ada orang kita, ada setengah orang, tunjukkan muka-muka, sama dengan iman. Ya Ustaz, sambut lah. Dah berapa kali melanggar orang sambut dia melanggar ni kan, macam ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak tegur sikit. Bila ada orang, selalu kita dengar, kita sabar lain, sabar kita ada batas. Nabi lain, boleh kufur. Kan Allah perintah kita dalam surah Al-A'raf ayat yang ketiga, ittiba' fi Rasulillah, ikutlah kamu akan Rasul untuk kepada Tuhanmu. Dan Allah Ta'ala sebut sambung ayat yang sama, wala tattabi'u dinah, janganlah kamu ikut mana-mana peraturan di atas muka bumi sama ada daripada orang dan orang benda lain. Sungguh sangat sedikit daripada orang yang mengambil. Ibu kita kata kita lain, Nabi lain, kita sahabat kita begini, dia nak jamin kita, antara yang nak jamin kita masuk ke syurga selain da'amal Rasulullah SAW, masakan lain. Macam mana kita boleh klaim lain? Maknanya sahabat ini itu sahabat apa? Sahabat syaitan. Syaitan itu dia sentiasa bawa dua perkara wujud dalam jiwa manusia, syubhat dan juga syahwat. Sebab Nabi pesan akan dua penyakit ini untuk kita sentiasa berhati-hati. Kenali betul-betul syubhat, kenali benar-benar syahwat. Apa yang dikatakan syubhat? Perkara yang selagi mana kita merasakan ia baik, sedangkan ia mendatangkan kebatilan dan kekufuran. Kita dah tak nampak kebaikan. Apa yang kebetulan, apa yang kebatilan tersebut. Sebab kena sangkaan baik itu. Dan perkara yang baik kita sangkakan batil. Dan
kita tak nampak kebaikan itu sebab kita nampak kebatilan itu baik pada mata pandang. Itu syahwat datang daripada keinginan untuk wanita dunia dan perut. Sekalian batu timur macam-macam dosa-dosa mata dunia mulut syahwat itu. Tengah tawar, habis tawar begitu, tak ada apa-apa lagi. Terlepa ke pintu kamar, panjat pijak bawa orang pijak, cabut kain serban sapu. Katalah tak cukup biar Nabi yang kerja. Biar Nabi yang kerja pun ada waktu lagi bersihkan kau sana. Untuk ayah aku buat kerja, dia buka pintu kamar, dia cabut serban sapu, cium-cium sapu. Dan banyak insiden saya buat dia tengah-tengah tak apa satu orang dia nak pergi apa ke makam lain tak boleh tak lepas. Dan sekali dia runduk. Dia runduk. Yang besar runduk dan tak ada hak kecil. Mana orang runduk? Pada dia sabar. Kena aku lah kena. Dia sedih semua. Dia tu gimana kat muka pun nanya sambil duduk nanya pusing lagi dia duduk lagi manusia macam-macam. Kali ni dia dapat dia kerabat tahu kerabat dia peluknya tu dia cium astagfirullahaladzim. Mari pengawal haramain ya haji haram. Apa haram? Kau tahu apa? Kau sudah ada dulu. Dia marah dekat kau apa? Apa haram? Kau pergi belajar dulu. Itu berkata, Ustaz tolong beritahu dia. Dia tak faham saya cakap. Astagfirullahaladzim. Masih kena rakyat. Saya pun sembahyang. Ya makcik tu dia ada kita sekolah ni. Dia tengok tek dia syahid dulu. Mana orang nak kan? Tengok ada tek dia syahid. Ada tu pakai tek. Ustaz pun kenapa Ustaz? Dia Ustaz. Dia tak faham. Orang tengok ramai kita nak lalu. Sabar. Ujian tu saya ke? Lepas sembahyang sunat tahu waktu cari dia. Mana pula orang dunia muda yang nak ganti dunia air terhadap sikit bagi tak pernah nak cakap dia tentu orang dia malu sangat ujian pesan pakcik ingat tawak warga dia ada disiplin dia, jangan selfie, jangan ambil gambar. Mata dia punya disiplin watak. Nanti kita tawar tadi video kan. Okay. Orang pencing salah jusah. Dia punya tengok gaya orang ni ada dia buat selek. Hati cik tu terasa ada buat selek. Masa naik bah nak balik, salah seorang jemaah dia bisik, Ustaz, yang jemaah juga satu hal dah nak sampai tanah halal, nak keluar tanah halal, tak nampak batu pembatas antara haram dengan halal. Jadi haji sikit-sikit boleh haji sikit-sikit dia selfie nakal masa tawaf. Kalau ni tawaf wadah, astagfirullahaladzim, awak nak apa? Aku tak cakap. Bila nak cakap tadi lupa. Sekarang nak cakap aku nak kata kan? Simpan. Saya rasa macam Allah kafarah pada kami sempurna. Nak masuk check-in tak wajib. Kalau ni pengawal airport dia terang minta nak cheese. Dan kita tak perlu nak guna tahan kat sini. Berapa kali dah pergi
Tak pernah kita tahan dekat sini. Siapa? Mana nak pergi dulu? Saya lepas yang mau orang untuk urusan check impact. Pak saya tak nak ajar duit. Tak pernah nanti saya tak ajar bagi duit. Boleh-boleh tak nak ajar. Tu saya jumpa pakcik cakap dengan dia. Mana ada? Tak ada. Cik, ada orang nampak. Orang nampak tu nak burung dengan dia. Tak ada. Habis kalau betul takkan saya tak kena balik ke Mekah tak? Mana kita takut kita tawar balik ke saya kita. Takkan saya kena balik ke Mekah nak tawar balik. Tak, dah sampai sini baru saya tahu apa nak kata dulu. Habis apa yang perlu saya buat? Kau mengaku senang dari tadi. Tak masuk susah kan? Nampak? Cuma ini saya bukan nak otan, tak kuasa nak otan dua-dua orang ni. Kita boleh gerak dengan dia. Anda sebut dia pada kecil-kecil kamu kan? Ini pakcik. Pakcik istighfar semua. Istighfar. Kira istighfar. Astagfirullahaladzim. Bukan mencari cara istighfar nak duduk, nak tenang, insaf sungguh-sungguh istighfar. Lepas tu sertai dengan salat. Duit Arab pun tak ada nak sedekah. Dia Malaysia lah, dia Arab tak ada macam duit tu. Mau bila dua sedekah dia bagilah duit Afrika dia dua. Pak sedekah dia bagilah dia akan kecuali beli. Dia dah bagi dia apa semua. Okey, dah bagi agak-agak 200 boleh keluar dari saya. Itu hingga yang kita orang tua ni kalau budak-budak sama balik dengan makan tangan kita semua bagi pasti kedua astagfirullahaladzim. Haji bukan ini cara dia. Haji tak insaf. Buang nama tu, buang video tu. Tujuan apa? Tujuan menunjukkan kesombongan kita insaf. Duduk tak apa lagi. Saya rasa Haji tak nak balik kot, terpaut dengan orang sini kot. Haji duduk sini, kita orang masuk. Dia jangan macam tu Ustaz. Saya nak balik. Tak apa, Haji kan saya yang hidup. Simpan lah, simpan. Kita ada sejam lagi nak buat ni. Banyak sejam tak masuk lagi. Tak lepas dari saya ni. Yasin pegawai Yasin ada panggil. Pagi saya bawa kan. Pagi motor bawa kan tinggal di sana. Ada kena keras tu. Kena kan. Tengok masuk itu masuk. Saya dah duduk di sana. Takkan macam ni pun teruk kayu Ustaz. Bukan aku yang teruk, pakcik yang teruk. Kan? Dia tanggung sekali satu tak boleh bangun, satu tak boleh bangun. Libatkan rumah lain ni. Kalau orang tahu orang akan betul macam itu. Kita beritahu. Dia bukan benda satu benda yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla bagi peringatan. Allah bayar cash pada mereka yang ingkar kepada Allah. Bukan ingkar cakap saja tak. Bukan ingkar cakap pada mata pemimpin kita. Ingkar di atas keperluan dan juga hak-hak dia. Allah bayar. Sebab itu bila manusia dia beribadah diiringi dengan keinginan, syahwat, dunia penuh dia, rasa sangka dia, semua ini akan mengumpulkan ibadah dia dengan sia-sia. Sia-sia 7,000, 10,000 cadangan perbelanjaan apa habis begitu saja. Baik tuan-tuan, perbanyakkan sedekah kalau tak bersedia nak ikhlas dengan Allah Ta'ala. Antara lain ulama-ulama, Ustaz kenapa tak batalkan lawatan ke ladang punca? Saya batalkan dalam lawatan ke ladang punca
Pertama sekali ada dua sebab. Ada dua sebab. Pertama sekali, tuan-tuan, jemaah sekalian, tak ikut masa yang telah ditetapkan. Saya dah beritahu setengah jam, tuan tarang sampai 1 jam dekat Jabal Rahmah. Ni yang pakcik-pakcik pun naik atas tu sampai sejam tu. Ingat nak tambah selagi gambarnya. Saya kata tak ada doa yang mustajab, lebih daripada mustajab doa di Masjidil Haram. Nak naik atas bukit tak ada sebab apa pun, kan? Tidak ada kisah dalam hadis pun yang menunjukkan Jabal Rahmah di satu tempat yang begitu tinggi, tak ada ibadah satu pun disadarkan dengan hadis. Melainkan ada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atasnya untuk berkhutbah. Itu je. Jabal Rahmah kita naik supaya kita boleh tengok Arafah ni betapa luasnya di pada tempat manusia disatukan duduk bersama taraf. Siapa boleh? Siapa boleh? Dia duduk di tempat yang sama, disatukan dengan pakaian yang sama, fikrah yang sama, dengan lantunan khutbah yang sama, ingatan yang sama, dalil yang sama, dan juga tujuan yang sama. Itu dia cukup, semacam itu cukup nak mengambil ibrah daripada kawasan tersebut. Lepas tu nak buat kenangan, dah okey lah, setengah jam, bahas sampai sejam, dah boleh masa pergi museum lagi. Dah museum dia kata 40 minit, bahas sejam ni. Jadi masa dah keluar daripada jadual asal. Tuan-tuan dah ingkar dengan janji wal asrul insan lafi khusr. Jadi saya batalkan datang muka sebab innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, amal yang saleh tu Masjidil Haram semua dalam masuk berjemaah 100,000 pahala Tuhan kata. Nabi kata bagi mereka yang masuk duduk iktikaf dan juga beribadat dalam ni. 100,000 itu bukan nilai semata-mata, tetapi menunjuk luasnya rahmat Allah. Luasnya rahmat Allah jika nak dibandingkan dengan daki dunia yang kita hajat, dengan daki dunia yang kita nak. Di sini sudah menunjukkan perbandingan kita. Kita masih ada lagi keinginan syahwat untuk apa? Untuk menikmati daki-daki dunia. Kenapa yang nak sangat di datang muka itu? Tuan-tuan, kita orang pasal baca hadis ustaz, baca hadis dia bawa dia. Sebab kata baik hakim itu. Dalam syarah Bukhari, Sahih Bukhari dia kata, hadis itu saya tak ingat, tapi saya ingat dia punya mata dia hujung-hujung dia kata Nabi pernah membenarkan penduduk Madinah ketika sakit minum susu unta campur dengan kencing itu. Anak rasa hitam tu kata banyak lagi ubat yang nak diminum air kencing yang semuanya. Saya kata hadis itu betul direkodkan. Ia betul direkodkan oleh Imam Bukhari. Ia benar, ia telah direkodkan oleh Imam Bukhari. Tapi belajar tak hadis